Pengurusan komunikasi adalah komponen penting dalam tadbir organisasi. Untuk mencapai kejayaan organisasi bergantung pada sejauh mana kejayaan mesej organisasi disampaikan kepada khalayak sasarannya untuk memenuhi tujuan dan set objektif. Hal ini untuk mengetahui sebagaimana cara syarikat yang memamparkan imej kehadiran jana iklim pelaburan yang menyenangkan dan menghasilkan budaya organisasi yang diterangkan dengan baik kepada khalayak mereka adalah peranan penting dalam komunikasi korporat. Komunikasi tempat kerja digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab tertentu sebagaimana jualan dan perkhidmatan untuk menyokong operasi harian dengan memastikan pelaksanaan dasar prosedur dan peraturan yang betul sebagai untuk memupuk sikap positif, semangat dan kepuasan dalam kalangan pekerja. Hal ini komunikasi organisasi berfungsi untuk menyokong 4 tujuan utama yang antaranya ialah maklumat, keteraturan, pemujukan dan integrasi. Oleh yang demikian, menyediakan pekerja dengan pemahaman yang jelas serta visi dan matlamat syarikat. Saluran komunikasi yang berkesan juga membantu firma mencapai objektif mereka. Komunikasi syarikat telah dipecahkan lagi kepada 2 jenis, dalaman dan luaran. Penyaluran komunikasi adalah istilah digunakan untuk menggambarkan proses dua pihak, majikan dan pekerja. Komunikasi antara satu sama lain. Komunikasi dalaman dalam perusahaan boleh dibangkitkan kepada 4 kategori. Komunikasi ke bawah, ke atas, mendatar dan antara talian. Organisasi yang telah dipilih adalah Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor yang telah dipilih sebagai entiti untuk menjalankan siasatan. Di antara sebab ini, memandangkan pengarang dan rakan sekerjanya adalah semua ahli pasukan. Mereka mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang organisasi, adalah tentang tanggungjawab Kerajaan Persekutuan dalam menyediakan Polis Diraja Malaysia yang merupakan pertubuhan penguatkuasaan undang-undang utama negara. Pegawai Polis Diraja Malaysia terdiri daripada pegawai pemerintah hingga pegawai peronda. Walaupun tugas am bertanggungjawab untuk kerja polis tradisional dan sentiasa bekerjasama dengan rakyat, pasukan gerak am bertanggungjawab ke atas aktiviti bukan kawal selia seperti menghalang pendatang tanpa izin, melancarkan perang terhadap pengganas komunis yang semakin meningkat. Keahlian ini mencerminkan kepelbagaian tanggungjawab dan tugas PDRM. Pertama, dalam soal menjaga keyakinan rakyat dan menunaikan tugas, PDRM telah disokong oleh pasukan pegawai dan orang awam yang terdiri daripada anggota polis bantuan, kadet polis, polis tambahan. Organisasi ini penting untuk keselamatan kesejahteraan negara. Ada isu komunikasi yang hanya terdiri daripada Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor kerana PDRM begitu besar. Senior Assistant Commissioner SAC Polis SAC telah mengetuai Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor yang disokong dan timbalannya berpangkat penolong Pesuruhanjaya Polis ACP. Perundangan Siasatan Penolong Pesuruhanjaya Polis ACP, Risikan dan Operasi Penolong Pesuruhanjaya Polis ACP.
Masalah komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi ada kalanya menjadi penyumbang utama kepada masalah tekanan di tempat kerja. Istilah tekanan menurut Bird dan Nehman pada 2002 menyatakan bahawa ianya merupakan satu tindak balas semula jadi yang terjadi melalui penampakan sikap dan tingkah laku individu yang menunjukkan kekecewaan di atas sesuatu permasalahan atau konflik yang terjadi. Isu berkaitan masalah komunikasi yang sering terjadi dalam sesebuah organisasi seperti PDRM umumnya memberi kesan atau dampak negatif kepada seseorang individu, kumpulan atau organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, ada kalanya beban tugasan seseorang dibahagikan kepada orang yang tidak sepatutnya. Akibatnya komunikasi yang berlaku sewaktu penyempurnaan tugas tersebut menjadi tidak efektif dan menyulitkan keadaan. Hasilnya orang yang menanggung beban tugas tersebut dipandang serong sehingga akan mendatangkan tekanan emosi, walhal ianya berpunca daripada masalah komunikasi yang tidak efektif asbab daripada kesalahan orang lain yang tidak menjalankan amanahnya. Itu adalah kebimbangan mengenai bercakap di hadapan orang lain ataupun di khalayak ramai. Sistem komunikasi semasa masih mempunyai kumpulan individu yang lemah dan tidak dapat bercakap dengan berkesan ketika meluahkan perasaan mereka. Tambahan lagi, sesetengah pegawai pula mempunyai keraguan tentang menyampaikan garis panduan semasa secara komunikasi dua hala. Akibatnya apabila arahan diberikan secara tidak betul atau dengan cara yang salah, ia menyebabkan ketegangan di kalangan ahli kumpulan sekerja. Kegagalan membetulkan dan menegur semasa menyampaikan arahan. Pekerja peringkat bawahan akan keberatan untuk berkomunikasi dalam menyumbang maklumat atau idea kerana takut ditegur atau dikutuk oleh pihak atasan mereka. Akibatnya komunikasi dua hala antara bawahan dan atasan berkurangan, malahan dihapuskan dalam badan beruniform kerana kelaziman kaedah komunikasi sahala. Kajian yang telah dijalankan oleh Sharifah Bahrum pada 2006 mendapati anggota PDRM lebih komited dan lebih gembira dalam pekerjaan apabila mereka mempunyai komunikasi dua hala atau komunikasi terbuka. Yang keempat adalah berkaitan dengan sikap berdisiplin dan beban kerja. Kebanyakan individu memiliki sikap atau jati diri yang mudah dipengaruhi oleh komunikasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya. Oleh kerana itu, maklumat oleh pihak atasan organisasi yang berautoriti memainkan peranan penting dalam membentuk perasaan dan tingkah laku kita. Keadaan kerja anggota PDRM tidak dapat dinafikan banyak dipengaruhi oleh unsur persekitaran organisasi itu sendiri. Terdapat kejutan budaya apabila ahli ditukar atau dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah seterusnya. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang kurang berkesan sehingga timbulnya keraguan dalam kerja berkumpulan, ketidakpercayaan yang membawa kepada persaraan awal, semuanya menyumbang kepada tekanan pekerjaan. Menangani permasalahan. Menurut WIS 2003, keterbukaan, kemudahan hubungan kerjasama dan penglibatan di kalangan pekerja organisasi semuanya memainkan peranan dalam komunikasi yang berkesan dalam persekitaran maklumat. Di samping itu, beliau menegaskan bahawa suasana kerja yang sihat meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangkan ketidakhadiran dan kos pusing ganti dan memupuk tahap kepercayaan bersama yang lebih tinggi. Akibat daripada keadaan ini, pekerja organisasi akan menjadi lebih gembira dan hubungan interpersonal serta tingkah laku mereka akan bertambah baik juga. Ini akan memberi kesan kepada kepuasan pekerja terhadap komunikasi dan syarikat secara tidak langsung. Pekerja dalam syarikat bergantung kepada cara komunikasi yang berkesan untuk menjalankan tugas harian mereka. Salah satu aspek yang paling penting dalam kejayaan sesebuah organisasi ialah keupayaannya untuk berkomunikasi secara berkesan dengan pihak berkepentingan. Pekerja mungkin tidak berpuas hati dengan kerja mereka jika mereka diberi maklumat yang tidak lengkap atau salah. Ini adalah isu yang serius. Apabila seseorang bekerja, mudah untuk melihat betapa gembiranya mereka dengan pekerjaan mereka. Pekerja lebih berkemungkinan untuk mencapai pekerjaan yang cemerlang jika maklumat yang mereka peroleh daripada pihak atasan adalah tepat, ringkas dan tersusun dengan baik. Pekerja mungkin tidak berpuas hati dengan pekerjaan mereka jika bos mereka tidak berpuas hati dengan hasil tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasizah binti Yusof. Nama matrik 266725. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan untuk meningkatkan teknik komunikasi. Cadangan yang pertama ialah tugas pengurus. Tugas pengurus adalah bertujuan untuk mengekalkan hubungan kerja yang positif dalam organisasi adalah mustahil tanpa galakan aktif daripada pihak pengurusan dan penyertaan dalam usaha pembaharuan. Seterusnya ialah peranan sokongan pengurusan adalah penting dalam meningkatkan hubungan antara keberkesanan audit dalaman yang sangat terikat dengan pelaksanaan aktiviti komunikasi. Seterusnya ialah peluang latihan dan pendidikan untuk pekerja juga dapat meningkatkan kapasiti pekerja untuk melaksanakan tugasan mereka. Cadangan yang kedua ialah perkhidmatan mesej. Komunikasi yang disasarkan telah terbukti lebih berjaya daripada komunikasi
generik. Okey, mesej kepada khalayak tertentu juga haruslah mencerminkan visi, tujuan dan cita-cita organisasi tersebut. Hal ini adalah bertujuan untuk memastikan matlamat dapat memenuhi dan menyumbang kepada tujuan dan matlamat sesebuah organisasi. Okey, matlamat dan objektif digariskan dalam jangka masa tertentu yang boleh dicapai oleh sesebuah syarikat. Okey, seterusnya ialah mesej mesti dibangunkan dan dinilai terlebih dahulu isi kandungan dan keberkesanannya kepada organisasi sebelum ia dihantar. Okey, cadangan yang seterusnya ialah penggunaan media baharu. Media baharu boleh membantu mengedar dan menyebarkan mesej dengan pantas dan ringkas. Setiap organisasi mungkin mendapat banyak manfaat daripada penggunaan media baru yang betul. Hal ini kerana media baharu sentiasa berubah dan digunakan oleh khalayak dari semua peringkat umur. Seterusnya ialah penggunaan media dan saluran komunikasi yang betul juga dianggap sebagai satu cara untuk meningkatkan kesedaran dalam sesebuah organisasi. Seterusnya ialah teknologi media dan komunikasi pada masa kini juga telah menawarkan pelbagai program yang berbeza seperti WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook dan sebagainya yang membolehkan komunikasi dijalankan tanpa sebarang gangguan. Okey, sekian. Terima kasih. Kesimpulan, prestasi sesebuah organisasi secara langsung terikat dengan tahap penglibatan dan output kaki tangannya. Majikan mesti mahir dalam menguruskan komunikasi dengan pekerja bawahan kerana proses komunikasi yang cekap merupakan aspek kritikal dalam meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan kerja di kalangan pekerja bawahan. Hasilnya, terdapat perkaitan yang kuat antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Kualiti kerja dan tahap kepuasan kerja dalam mana-mana organisasi secara langsung dikaitkan dengan kecekapan dan keberkesanan komunikasi di dalam organisasi tersebut. Kerjasama yang berkesan akan membantu mengurangkan isu kehilangan tenaga dan meningkatkan semangat dan motivasi di kalangan ahli pasukan dalam firma. Komunikasi ialah pertukaran maklumat atau mesej yang penting kepada kejayaan sesebuah perniagaan atau pasukan. Komunikasi proses dalaman adalah penting untuk operasi lancar syarikat. Akibatnya, bukan sahaja pekerja tidak berpuas hati dengan pekerjaan mereka, tetapi mereka juga tidak mempunyai sikap positif terhadap syarikat atau mahu menyumbang kepada matlamatnya dalam apa cara sekalipun.